Tugas berat menanti kerajaan baru dan juga khususnya bagi Kabinet dan juga seorang Perdana Menteri bukan sahaja menyelesaikan krisis kesihatan awam, pandemik COVID-19 yang mungkin akan menjadi endemik, sebaliknya krisis-krisis lain, khususnya krisis ekonomi yang menghambat kehidupan rakyat dan juga memberikan tekanan begitu dahsyat bagi rakyat kebanyakan. Kita melihat bagaimanakah kadar pengangguran meningkat kepada kadar 4.8% pada bulan Jun, kadar tertinggi kita pernah saksikan, antara yang tertinggi, dan juga kita melihatkan juga bagaimana untuk memulihkan keadaan ekonomi. Pertumbuhan tahun ini juga untuk ekonomi Malaysia disasarkan hanya pada sekitar 4% selepas kita melaksanakan lockdown ataupun PKP menyeluruh. PPN kita juga masih banyak negeri masih lagi di bawah fasa 1 dan ini menuntut bagaimanakah dasar yang bersesuaian untuk kita menyelesaikan masalah dan juga krisis ekonomi pada ketika ini. Permasalahan ekonomi yang kita hadapi pada masa kini bukan hanya disebabkan oleh pandemik COVID-19. Sebaliknya ia adalah rentetan kepada dasar-dasar yang lama yang juga masalah struktur yang kita hadapi sebelum pandemik COVID-19 juga. Ini persoalan yang saya ingin bincangkan. Saya membawakan tetamu saya bersedia di talian pada ketika ini, Ketua Ekonomi Bank Islam iaitu Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam Najib. Baik, Doktor, terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Doktor, kalau kita melihat kepada reformasi struktur besar-besaran untuk ekonomi ini, bukan kali pertama kita dah cakap, dah banyak kali dah kita sebutkan bertahun-tahun sebelum ini. Kalau kita melihat kepada baik, perbincangan ini saya nak mulakan kepada dua perkara yang menjadi tumpuan utama sebelum kita bergerak kepada perincian dalam permasalahan struktur ekonomi kita. Ada dua perkara yang akan menjadi tumpuan untuk kita cuba memulihkan ekonomi negara. Pertama, Belanjawan 2022 dan kedua, kita ada Rancangan Malaysia ke-12. Antara kedua-dua ini, Rancangan Malaysia ke-12 lebih signifikan kerana ini melibatkan perancangan untuk 5 tahun. Sederhanalah kalau kita sifatkan. 5 tahun ini adalah tempoh yang agak bersesuaian untuk kita pulihkan ekonomi akibat pandemik COVID-19 kerana ini tidak boleh selesai dalam tempoh setahun. Bagaimanakah pada pandangan doktor sendiri, apakah yang sepatutnya terkandung, yang paling penting yang kerajaan perlu berikan tumpuan untuk kedua-dua perkara ini, doktor? Okey, bagi saya bila berlakunya COVID-19 ni, jelas ternyata bahawa sesuatu ekonomi tu kita perlu sentiasa berdaya saing dan mempunyai daya tahan. Dan apabila COVID-19 tu berlaku, perkara ni telah orang kata tu dapat jelas kelihatan bahawa terdapatnya masalah-masalah yang orang kata tu disebabkan COVID-19 tu, situasi tu menjadi lebih teruk lagi lah. Dan kita dapat lihat apabila langkah-langkah seperti yang diamalkan berkenaan dengan penolakan BSP, moratorium dan sebagainya, ia sebenarnya sebagai satu simptom bahawa terdapatnya permasalahan berkaitan dengan struktur ekonomi itu sendiri. Jadi di sini saya nampak perletakan sumber kerajaan tu perlu orang kata tu, ialah buat masa sekarang ni kita kena fikirkan permasalahan COVID-19 dan sebagainya. Tapi pada masa akan datang, bergerak ke hadapan, pihak kerajaan perlu memikirkan bagaimana sumber-sumber yang terhad ini untuk diagihkan kepada perkara yang lebih penting sekali, supaya ia dapat menjana apa yang dikatakan daya saing lah. Dan di sini saya nampak kalau kita dapat lihat contoh paling mudah lah. Sekarang ini memang kita bercakap tentang subsidi sebagai instrumen utama untuk memberi bantuan dan mengawal harga dan sebagainya. Namun dasar berkaitan dengan subsidi ini dia lebih bersifat short term dan ianya boleh dikatakan tidak bersasar. Tetapi harga yang kita bayar adalah tentang daya saing kita pada masa akan datang, terutamanya dari sudut pendidikan. Saya kira bila berlakunya COVID-19 ni jelas menunjukkan bahawa kita perlu suatu bentuk pelaburan yang lebih komprehensif kepada sektor pendidikan ni. Kita bercakap tentang teknologi dan sebagainya dan capaiannya kepada para pelajar dan sebagainya. Jadi di situ terdapatnya satu tuntutan untuk orang kata tu pihak kerajaan memikirkan apakah strategi terbaik untuk orang kata tu mengoptimumkan semua yang ada. Saya bukan kata tiba-tiba kita tak ada subsidi, bukan. Tapi kita kena fikirkanlah apakah langkah terbaik kita nak mengimbangi keperluan jangka masa pendek dan juga jangka masa pandang. Kerana kita perlu orang kata tu ekonomi tu berdaya saing, berdaya tahan. Kerana kita dah dapat lihat dah bila berlaku COVID-19 ni, isu-isu berkaitan hal ini menjadikan orang kata tu ekonomi tu menjadi lebih sukar dan bentuk bantuan pun diberi ke tahap yang lebih orang kata tu ekstrim lah bagi menangani situasi ini. Jadi itu sebagai satu orang kata tu antara lesson learn lah ataupun antara pelajaran yang kita pelajari daripada situasi COVID-19 ini.
Doktor, bukan itu sahaja. Kalau kita melihat tahun lepas 56% kejatuhan FDI kita, pelaburan langsung asing kita pada tahun 2020. Ini berkait rapat dengan situasi semasa pandemik COVID-19. Tetapi juga bukan itu sahaja. Permasalahan struktur yang kita hadapi juga menjadikan satu bebanan ataupun satu sentimen negatif kepada para pelabur juga. Kalau kita melihat red tape sebagai contoh, kerana birokrasi juga dan pelbagai lagi untuk menyelesaikan masalah ataupun menarik minat pelabur ini berbanding negara-negara jiran, Vietnam, Indonesia dan sebagainya, mereka lebih rela pergi ke negara-negara jiran berbanding dengan Malaysia. Ini realiti pada masa kini. Bagaimana tu kita melihat, Doktor, untuk penambahbaikan menarik masuk FDI ini? Kerana pada masa kini kita melihat bahawa tanpa perubahan struktur ini dan juga kestabilan politik juga menambah bebanan kepada sentimen tersebut, perkara utama yang harus dilakukan sebuah kerajaan baharu dengan segera untuk memastikan bahawa FDI itu kembali ke Malaysia, dan bukan saja kembali tetapi yang berimpak tinggi, yang akan mengambil pekerja-pekerja berkemahiran tinggi dan sebagainya, Doktor. Betul. Saya setuju dengan statement yang dibuat oleh Najib tadi. Kalau kita lihat kajian yang dibuat oleh pihak negara pun, saya kira sekitar tahun 2017 macam tu ada menyatakan perkara-perkara yang menghalang meningkatnya pelaburan asing disebabkan terdapatnya pelbagai agensi kerajaan yang dikira agak banyak lah dalam menangani ataupun menghandle pelaburan asing. Dikatakan lebih 30 agensi kerajaan yang terlibat dalam menguruskan berkaitan pelaburan asing. Jadi ini mungkin satu perkara yang perlu diambil kira lah. Ada banyak perkara yang diambil kita. Maksudnya kita nak bila bercakap tentang FDI ni, mungkin antara perkara yang kita cuba bayangkan, kira nak menjadi macam menjual, kita buat sales lah kepada para pelabur untuk melabur ke negara kita. Jadi kita nak memastikan pengalaman mereka, experience mereka apabila mereka datang melabur ke Malaysia ni, pengalaman mereka mudah. Dan itu amat berkait rapat tentang mungkin isu-isu berkaitan birokrasi dan sebagainya. Dan ini kalau perkara ini pun telah pun di-highlight. Jadi sudah tiba masanya permasalahan yang telah pun di-highlight ni diatasi dalam kadar yang segera, kerana kita dapat lihat angka-angka FDI, angka-angka seperti situasi pelabur di dalam pasaran saham, foreigner punya participation di dalam negara semakin berkurang. Jadi itu sebagai satu simptom lah terdapatnya permasalahan dari segi daya tarik Malaysia sebagai sebuah destinasi pelaburan. Okey, Doktor, saya nak membawakan perbincangan ini kepada lebih terperinci sedikit. Kita melihat kepada permasalahan yang kita hadapi sejak sekian lama. Satu faktor iaitu produktiviti. Ini bukan baru, stagnan, mendata produktiviti kita sejak sekian lama. Ini juga berkait dengan adaptasi teknologi di kalangan industri kita sendiri. Khususnya PKS juga kita melihat bagaimana untuk kita mengatasi lagi produktiviti. Kalau kita melihat bahawa mungkin pelaburan dalam teknologi itu dan juga modal insan kita juga harus diperkasakan. Ini dah kita kerap perkatakan. Apa lagi yang perlu kita lakukan penambahbaikan segera untuk meningkatkan produktiviti? Mungkin tidak boleh selesai overnight orang kata, tapi setidaknya mulakan sekarang apa yang perlu kita mulakan? Itulah yang saya nampak suatu addiction terhadap penggunaan pekerja asing yang orang kata tu kategori kurang mahir ini menjadi suatu addiction lah kepada kebanyakan para peniaga, dan ini satu perkara yang perlu kita atasi lah. Dan ini juga memberi kesan kepada dari segi imbangan pembayaran, balance of payment. Saban tahun kita menyaksikan overseas remittance daripada para pekerja asing yang terkeluar daripada negara kita ni, dan ia juga menjejaskan nilai ringgit dan sebagainya. Jadi saya kira dari sudut orang kata tu produktiviti itu antara perkara yang mungkin banyak perkara yang perlu diatasi. Mungkin satu perkara yang kita perlu lihat bagaimana kita nak memberi satu insentif untuk orang kata tu meningkatkan lagi penyertaan buruh mahir di dalam ekonomi negara. Kerana buat masa ini kalau kita lihat masih lagi kalau dilihat tenaga buruh tu 70% masih lagi dikuasai oleh mereka yang mempunyai SPM dan ke bawah lah. Jadi ini satu perkara yang perlu kita fikirkan bagaimana orang kata tu para peniaga ataupun para pelabur akan menggunakan buruh mahir yang ada. Kerana kita pun dah banyak melabur dalam bidang education dan sebagainya, dan kita dah dapat melahirkan orang kata tu graduan, dan mungkin terdapat mismatch dan sebagainya, dan ini satu perkara yang saya kira perlu diambil kira lah. Ya.
Prof, kalau kita melihat datanya itu sekitar 10 ke 32% pergantungan kita kepada tenaga buruh asing ini dalam sektor utama pembinaan, pertanian dan juga kita melihat kepada sektor-sektor lain seperti perkhidmatan juga. Ini memerlukan penambahbaikan tersebut. Prof ada menyentuh tentang bagaimana sektor pendidikan perlu diberikan pengkhususan. Ini betul. Especially terutamanya pada ketika pandemik, pada ketika ini kita melihat bahawa sekolah kita pun paling lama ditutup kalau dibandingkan di peringkat dunia ni. Bagaimana untuk kita menambah baik? Kerana kalau kita nak buat PDPR pun sukar untuk kita sediakan peranti, sambungan jalur lebar pun sukar untuk kita pentingkatkan dan sebagainya. Langkah segera yang harus diberikan tumpuan kerana tanpa perubahan struktur pendidikan ini memang sukar untuk kita melaksanakan perubahan ekonomi untuk jangka masa panjang. Bagi saya, Najib, bila saya memerhatilah subjek utama seperti matematik, sains, terutamanya mereka yang orang kata tu sekolah rendah, saya melihat sendiri, saya rasa mungkin satu perkara yang perlu diambil kira adalah untuk mungkin menyimak semula silibus yang sedia ada. Kerana saya lihat contoh mata pelajaran matematik, mereka yang student yang darjah 3 pun dah start belajar CFA dan sebagainya dan dia terlalu berat. Jadi saya tak tahulah sama ada silibus yang ada ni akan dapat memungkinkan pelajar kita untuk berfikir secara kreatif. Mungkin itu satu perkara yang perlu kita ambil kira. Adakah bebanan silibus ni terlalu berat bagi pelajar untuk orang kata tu stimulitkan dia punya minda mereka untuk menjadi lebih kreatif, kerana mereka inilah yang akan menggalas tugas sebagai pemimpin pada masa akan datang. Tapi kita nak pemimpin yang berinovasi, kreatif. Kalau mereka yang berniaga, begitu jugalah sifat-sifatnya. Tapi adakah silibus yang sedia ada ni akan boleh orang kata mengadaptasikan perkara-perkara yang kita mahukan kepada pelajar-pelajar kita ni. Kalau terlampau banyak, terlampau berat, terlampau orang kata tu memberi satu beban dari segi pelajaran yang tadi, perkara yang saya risaukan itu boleh membunuh kreativiti bagi seseorang pelajar, kerana mereka ni sangat tender bagi umur-umur macam 7, 8, 9 tahun dan sebagainya. Jadi satu mungkin pendekatan yang lebih baik mungkin perlu difikirkan untuk orang kata tu meningkatkan lagi buruh mahir kita pada masa akan datang. Najib. Itu di peringkat sekolah, Prof. Kalau doktor, kalau di peringkat universiti atau peringkat pengajian tinggi ini, boleh kita melihat kadang kita dapat pendidikan yang baik dah tentang bagaimana teknologi baru dan sebagainya, tapi mismatch, ketidaksepadanan itu wujud dengan apa yang industri perlukan, dengan apa yang kita keluarkan, kita lahirkan daripada institusi pengajian tinggi kita. Ini juga melibatkan perubahan struktur secara keseluruhannya. Bagaimanakah masalah mismatch ini, ketidaksepadanan ini, apa yang kita bekalkan dengan kemahuan industri ini harus diselarikan. Mungkin tidak ada jalan mudah tetapi perlu dilakukan berpandukan kepada negara-negara lain sebagai contoh yang telah pun berjaya melakukan perkara ini. Okey, bagi saya mereka yang di universiti, satu perkara yang saya perlu ingatkan, mereka perlu orang kata tu bersifat orang kata tu multitasking lah, kerana dalam dunia sekarang ni kalau mereka terlampau orang kata tu strict berdasarkan apa yang mereka belajar dan expect bekerja dalam bidang yang mereka belajar tu, saya kira amat sukar. Tapi sepatutnya mereka perlu memikir sebagai orang kata tu seorang yang pemegang sarjana muda, sepatutnya boleh berfikir secara scholar lah. Maksudnya terbuka dalam untuk menceburkan diri ke bidang yang lain pula. Maksudnya terbuka untuk bekerja dalam bidang yang lain lah. Maksudnya bila multitasking, peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lain tu saya kira lebih cerah lagi daripada kalau kita terlampau orang kata tu strict, terlampau tegas dari sudut bidang yang kita ambil, kerja pun dalam bidang yang sama juga. So kalau pemikiran tu dapat diubah, mungkin dapat meningkatkan lagi kebarangkalian untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi. Dan kita kalau melihat bahawa yang kita lahirkan ini mungkin berkualiti, mungkin tidak banyak tapi berkualiti itu pada akhirnya industri tidak mampu pun menyediakan pekerjaan yang bersesuaian dengan mereka kerana ekosistem itu berbeza. Akhirnya brain drain sebagai contoh, aliran keluar modal insan ini berlaku ke negara-negara jiran yang memberikan pendapatan lebih tinggi dan sebagainya. Ini juga adalah masalah struktur, doktor. Bagaimana untuk kita melihat masalah brain drain yang sudah lama berlaku di Malaysia ini? Sebelum ini kita ada talent corp dan sebagainya untuk kita bawa balik dan sebagainya, insentif package tentu penambahbaikan yang perlu diwujudkan segera. Itulah yang saya nampak memandangkan kita dapat lihat seperti sektor SME merupakan orang kata tu banyak dia punya gaps dan sebagainya. Mungkin kita boleh dapat buat matching lah kepada orang kata tu
sumber manusia yang berkemahiran tinggi dari segi graduan, dan kita matchkan dengan apa yang ada dalam SME, apa yang dia punya gap dan sebagainya. Kerana kita tahu SME ini memerlukan tulang belakang kepada ekonomi negara dan sebagainya. Dan pada masa yang sama juga saya kira sifat untuk berkecimpung dalam bidang keusahawanan juga perlu digarap ataupun diterapkan lagi ke dalam para graduan lah, kerana kita tahu bahawa syarikat-syarikat yang besar, yang pemerhatian saya lah, disebabkan faktor teknologi juga, keperluan mereka untuk mengambil buruh pun semakin berkurangan kerana disebabkan faktor produktiviti yang tinggi disumbang oleh informasi teknologi dan sebagainya. Jadi perlu ada orang kata tu suatu paradigm shift lah, bagaimana para graduan melihat peluang mereka untuk mendapat pekerjaan ataupun untuk berkecimpung ke dalam bidang keusahawanan. Ya, keusahawanan ini sangat penting, Doktor. Kita nak menggalakkan, especially terutamanya pada ketika COVID ni, kita lihat ramai PKS kita berpindah kepada platform e-dagang dan sebagainya. Persoalannya memudah carakan untuk orang memulakan perniagaan, ramai memulakan perniagaan. Sebagai contoh, kalau kita melihat datanya menurut Bank Dunia, di mana Malaysia ini, kalau untuk perniagaan di Malaysia ini, untuk memulakan pendaftaran perniagaan, secara purata 17 hari diperlukan untuk mereka mendapatkan pendaftaran tersebut. Ini berbanding negara jiran kita, Singapura, 1.5 hari, Hong Kong pun 1.5 hari, kalau kita lihat Korea Selatan 8 hari saja. Ini perbezaan ketara untuk kerenah birokrasi yang wujud. Bagaimana ini harus diubah strukturnya supaya mudahkan. Janganlah apabila kita bercakap tentang soal lesen, mendapatkan lesen dan sebagainya, sukar, kena email, kena call dan sebagainya. Ia perlu dipermudahkan kerana pada akhirnya ini juga akan memberikan kesan sistemik dan juga kesan berantai kepada ekonomi, Doktor. Betul. Kita kena ada satu perkara yang mengimbangi lah. Satu perkara, kita nak memastikan perniagaan itu berdaftar dan kata tu mempunyai satu keabsahan lah. Dan bila benda tu sah dan benda tu senang kita nak monitor. Jadi pada masa yang sama juga kita perlukan orang kata tu suatu bentuk flexibility, suatu kemudahan bagi orang kata tu para usahawan ni untuk terus berkembang maju. Jadi saya kira kena ada orang kata tu try to meet in between lah, kerana pada awalnya memang orang kata tu keusahawanan ni mungkin berlaku secara tidak rasmi, dan untuk mendapatkan lesen tu mungkin memakan masa dan sebagainya, tapi mungkin menjadi orang kata tu ahli kepada satu orang kata tu koperasi ke. Contoh kalau lihat, saya tengok macam di sektor pertanian, pertubuhan peladang kawasan, saya kira itu merupakan satu langkah untuk menjadi mereka ahli kepada PPK tersebut, mungkin boleh meniaga dalam sektor pertanian. Itu contohlah bagi saya. Maksudnya kita tidak boleh terlampau strict sangat, tapi semakin perniagaan tu meningkat dan sebagainya, semakin lama makin dia akan cuba comply apa saja regulation yang mereka perlu ikutilah. Jadi saya kira perlu ada satu keseimbangan untuk memenuhi keperluan dari segi perundangan. Pada masa yang sama kita nak menggalakkan lagi orang kata tu sektor yang berkaitan dengan keusahawanan ini. Ya, mempermudahkan jalan mereka, dan juga pada masa sama saya faham untuk mengimbangi soal perundangan dan juga untuk menggalakkan keusahawanan ini. Namun kalau kita melihat ada banyak lagi sebenarnya ruang penambahbaikan yang boleh kita lakukan di peringkat PBT sebagai contoh, ataupun di peringkat pengeluar lesen dan sebagainya, boleh dipermudahkan cara-cara untuk mendapatkan dan juga prosesnya itu. Okey, Doktor, kalau kita melihat digitalisasi, tadi pun Doktor dah sentuh sikit tentang PKS ini berpindah kepada digitalisasi ataupun penggunaan digital ini. Dahulu kita dah mencuba lama dah, lambat, adaptasi itu lambat. Tetapi apabila COVID-19 ini datang, dia lebih pantas perubahan itu. Lebih ramai PKS mengadaptasi teknologi dengan lebih pantas sekali. Bagaimana lagi kerajaan baharu nanti perlu memperkasakan lagi usaha ini, kerana inilah peluangnya, kerana inilah apabila mereka teruja untuk mengubah kepada teknologi dan sebagainya, inilah peluang paling cepat, paling pantas kita perlu lakukan untuk terus memperkasakan mereka. Saya kira ia banyak berkaitan dengan orang kata tu capacity building, pembinaan capacity bagi sektor SME, sektor mikro dan sebagainya. Dan di sini peranan agensi kerajaan saya kira banyak sebenarnya yang ada, mungkin ramai yang tak tahu. Tapi saya lihat contoh yang paling mudah yang saya sendiri pun pernah lalui, apa yang ditawarkan oleh pihak seperti Institut Keusahawanan Negara, InScan. Saya melihat banyak program-program jangka pendek dari sudut bagaimana mereka untuk mengadaptasi e-dagang dan sebagainya ditawarkan dalam harga yang murah.
Dan pada masa sama mereka juga menawarkan kursus-kursus bagaimana untuk berniaga dan sebagainya, asas-asas perniagaan dalam tempoh masa yang pendek. Jadi saya kira mungkin kerajaan baru boleh membuat satu streamline agensi-agensi yang menawarkan grant, yang menawarkan pendidikan dan sebagainya kepada para usahawan ini untuk mereka mendapatkan bantuan, mendapatkan pendedahan kepada latihan dan sebagainya. So mungkin menyediakan satu apa yang dikatakan one stop center untuk memudahkan mereka ini mencari apakah yang boleh dibantu oleh pihak kerajaan lah. Itu yang saya nampak lah. Okey, Doktor, kalau kita melihat sepanjang pandemik COVID-19 ini berlangsung, sebelum ini kita pelbagai pakej rancangan yang kita laksanakan, pelbagailah, dan juga pemulih plus dan pemekasa plus dan sebagainya. Kalau kita melihat ini ada datanya, walaupun tidak cukup tapi ada datanya untuk kita fahami apakah permasalahan sebenar yang dihadapi oleh perniagaan di Malaysia pada ketika ini. Bagaimana untuk kerajaan baharu nanti perlu memahami semua data-data ini untuk menambah baik segala apa yang mereka ingin lakukan. Saya bagi contoh, kalau kita laksanakan moratorium sebagai contoh, tapi moratorium ini pada akhirnya tidak pun sampai kepada kebanyakan PKS kerana mereka menyewa premis. Pemilik premis enggan mengambil moratorium sebagai contoh. Pada akhirnya mereka terpaksa keluar daripada premis. Ini sebagai contohlah. Bagaimana penambahbaikan boleh dilakukan? Data-data ini perlu diberikan perhatian khusus supaya segala dasar yang kita buat adalah berdasarkan berpandukan kepada data sebenar. Mungkin saya nampak setiap peniaga itu mempunyai permasalahan mereka sendirilah. Mungkin dari sudut bagaimana mereka melaksanakan perancangan perniagaan mereka, simpanan tunai mereka juga, ataupun produk mereka sendiri, adakah produk mereka satu benda yang pelbagai dan sebagainya juga memberi sumbangan sebenarnya. Adakah mereka bila berniaga tu berada di takuk yang sama pada tempoh yang lama. Jadi sebenarnya banyak sisi pandang yang perlu dilihat. Itu yang saya katakan tadi. Sebenarnya kita mengharapkan ekonomi kita akan menjadi lebih berdaya saing. Bila kita sebut berdaya saing ni maksudnya kalau perniagaan tu dia mempunyai kepelbagaian. Kalau jika bagi orang kata tu mereka yang bekerja juga mempunyai pendapatan yang pelbagai, tidak hanya tertempu kepada gaji. Jadi saya kira maksudnya banyak sisi yang perlu dilihatlah, literasi keuangan di kalangan masyarakat, bagaimana kerajaan baru ini perlu orang kata tu menggalakkan lagi literasi keuangan, kerana bila wujudnya literasi keuangan yang baik, jadi kalau berlaku orang kata satu kejutan, setidak-tidaknya dapatlah diminimumkan kesannya. Jadi saya kira prinsipal yang sama juga boleh diguna pakai kepada sektor perniagaan. Jadi satu sudut pandang yang sangat-sangat komprehensif perlu dilaksanakanlah oleh pihak kerajaan yang baru ni. Okey, Doktor, terakhir sekali, mungkin tidak ada cara mudah untuk kita mengatakan bagaimana untuk kita memulihkan ekonomi, kerana ini unprecedented juga kita boleh sifatkan, krisis berganda, krisis ekonomi kesihatan, krisis kesihatan awam, krisis ekonomi dan juga krisis politik. Krisis politik dah hampir stabil lah kalau kita lihat sekarang ni. Dua krisis ini untuk kita selesaikan bukannya mudah, mengambil masa dan juga makan tahun. Kalau kita lihat tahun lepas sahaja penurunan pendapatan 9% across the board, 15% median, bermakna untuk bertahun-tahun mendatang ini ekonomi akan sibuk untuk menempatkan pekerja dalam industri sebelum kita mampu bercakap soal kenaikan gaji dan sebagainya. Tahap kesediaan, adakah boleh kita mewujudkan dasar yang boleh mempercepatkan lagi kita berubah daripada hanya menempatkan pekerja tapi juga boleh cepat meningkatkan gaji dan sebagainya, Doktor? Itulah bagi saya prasyarat orang kata tu untuk mendapatkan satu bentuk pertumbuhan ataupun pemulihan ekonomi yang lestari tidak lain dan tidak bukan adalah pembukaan ekonomi. Kerana bila ekonomi itu boleh dibuka, maksudnya boleh beroperasi seperti biasa, itu akan membenarkan jualan akan dapat dicatat. Maksudnya bila kita berniaga, kita mengharapkan jualan. Tapi bantuan-bantuan kerajaan ni yang kita dapat lihat sekarang, moratorium ke KWSP ke, dia sebenarnya hanya untuk melegakan perbelanjaan perniagaan tu sendiri. Bukan orang kata tu bukan untuk dari segi sales. Tapi bagi saya itulah dia prasyarat untuk orang kata tu mempercepatkan pemulihan ekonomi ada cari jalan macam mana kita dapat buka ekonomi secepat mungkin, tapi dalam kadar yang mengambil kira situasi pandemik lah.
Okey, itu apa yang kita saksikan. Kalau kita berbincang soal ini panjang sebenarnya Doktor, kan banyak perkara Ya. boleh kita bincangkan masalah struktur kita ini. Tapi itu antara sedikit gambaran kita berikan. InsyaAllah lepas ni kalau kita ada peluang kita akan bincangkan secara lebih terperinci topik demi topik untuk kita melihat apa lagi penambahbaikan yang perlu kita adakan. Kerana ini penting untuk kita mengingatkan kepada pembuat dasar bahawa inilah masalahnya, inilah realitinya yang kita angkat untuk mereka membuat dasar yang lebih tepat dan juga penambahbaikan supaya bukan sahaja untuk kita bersaing dengan negara jiran, pada akhirnya bagaimanakah kemaslahatan dan juga kebajikan rakyat yang terkesan pada ketika ini dapat kita pulihkan dengan kadar lebih pantas berbanding dengan apa yang kita jangkakan. Terima kasih Dr. Muhammad Afzal Nizam Rashid, sama-sama. Ketua Ekonomi Bank Islam, kerana berkongsikan perkara tersebut.